Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Para hadirin yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita masih lagi dalam membicarakan tentang tajuk faktor-faktor yang boleh meraihkan rasa cinta Allah ataupun rasa cinta kita terhadap Allah. Dan faktor ini kita masih lagi dalam sebut faktor yang pertama yang menyebabkan kita boleh dekat dengan Allah ialah kita membaca Al-Quran, ataupun Al-Quran itu faktor yang paling utama. Dan kita masih lagi cerita tentang besarnya dan hebatnya nilai Al-Quran dalam kehidupan kita seharian, supaya kita ni sentiasa hidup dengan keadaan kitanya dengan Al-Quran. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kita berhenti setakat tersebut kan, di mana Imam Ibn Katsir menyebut tentang biografi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cerita Ibn Katsir cerita bahawa beliau pernah sakit kerana beberapa ayat Al-Quran, sehingga kan para sahabat Ridwan radhiyallahu anhu menjenguknya. Sayyidina Umar Al-Khattab nak sebutnya pernah dia mengalami rasa sakit dalam hidup dia kerana beberapa ayat Al-Quran Karim. Ayat-ayat Al-Quran Karim itu yang dibaca itu yang menyebabkan rasa sakit dalam badan kerana tak dapat melaksanakannya. Kerana tak dapat melaksanakan ataupun kerana terkesan daripada ayat yang dibaca itu membawa kepada sakit badan. Sakitnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahawa ayat yang dimaksudkan itu adalah firmanullah Ta'ala, waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun, ma lakum la tanasarun, bal humul yawmal mustaslimun. Dan dalam surah As-Saffat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka itu di tempat di padang mahsyar itu, kerana mereka semua akan ditanya dan disoal di hadapan Allah. Sampai kena ayat ni meremang bulu roma Sayyidina Umar, senang ceritanya, ataupun sakit Sayyidina Umar, Allahu Akbar, kena tanya soalan. Ayat bila dibaca ayat ini, malakum la tanasarun, dan ditanya pada mereka, kenapa kamu tidak tolong menolong, la tanasarun, kenapa kamu hidup atas dunia dahulu tak nak tolong orang tu, tak nak bantu orang ni, kenapa? Dalam hidup kamu dahulu, di atas dunia dahulu, kamu fikir diri kamu je. Malakum la tanasarun, kenapa hidup kamu ni tak nak tolong, saling tolong menolong pada diri kamu, kamunya tak bantu-bantu. Patutnya kamu ni dalam Islam ni diajar, kalaupun kita tak boleh tolong orang, jangan kita menyusahkan orang. Tu ayat yang kita kena faham dalam hidup kita. Dahlah kita tak nak tolong orang, kemudian jangan pula kita ni menyusahkan orang. Dua kali ganda susah. Dahlah kamu tak tolong, kemudian kamu menyusah pula. Ni tanya soalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya, kenapa kamu menyusahkan orang pula? Misal contoh ya, kita buat bahasa yang mudah apa dia. Kadang-kadang suami ni dia tak tolong isteri dia mengemas rumah, misal contoh. Mengemas rumah tu susah, tapi jangan buat sepah pula, bahasa yang mudahnya. Dahlah kamu tak tolong buat sepah pula. Yang ni dua kali masalahnya. Masalah yang pertama tak tolong kemas. Masalah kedua tolong sepah pula. Dua kali masalah. Ni bahasa yang mudah lah kalau kita nak suruh faham. Sama juga kita. Dahlah kita tak tolong Islam, kita membantukan pula perjuangan Islam. Tu dilarang. La tanasarun. Kenapa kamu hidup di atas dunia dahulu tak nak tolong menolong? Kalau kamu pun tak nak tolong ajaran agama Islam ini, jangan kamu pula mendatangkan kesusahan orang yang berjuang Islam. Tiba-tiba kamu ni, dahlah kamu tak tolong, tiba-tiba kamu menyusah pula. Ya Al-Quran Karim
Sebut la tanasarun. La tanasarun ni maknanya dahlah kamu tak tolong, kamu menyusahkan pula orang. Yang menyebabkan hidup kamu ni kenapa jadi demikian pada diri kamu ni. Bal humul yaumal mustaslimun. Mustaslimun, bahkan pada hari ini, hari yang kamu terpaksa menyerah diri dan kamu terpaksa mengalah di hadapan Allah. Mustaslimun. Hari ini hari yang disebut dengan hari yang kamu menyerah. Segala benda dah kamu tak mampu dah pada diri kamu di waktu ini. Oleh kerana itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, janganlah salah seorang di antara kamu bertanya tentang kecintaan pada Allah, akan tetapi hendaklah dia lebih dahulu bertanya tentang sejauh mana kecintaannya pada Al-Quran. Siapa-siapa yang disebut dia cinta pada Allah, kalau kita nak tanya orang yang cinta pada Allah, kita kena tanya dia setakat mana dia rajin cinta dia terhadap Al-Quran. Kalau kamu tak rasa pada diri kamu ni dengan Al-Quran tu kamu kerinduan dan sebagainya, sebenarnya itulah kadar kecintaan kamu pada Allah. Dalam hidup kita ni berapa kali kita baca Quran? Dalam hidup kita ni berapa kali kita riba Al-Quran? Dalam hidup kita ni berapa banyak yang kita telah khatamkan Al-Quran? Sekadar itulah kita dengan Allah. Nak tahu hubungan kita dengan Allah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kata apa dia? Abdullah bin Mas'ud ni kata, kamu tengok setakat mana kamu dengan Al-Quran. Kemudian itulah kecintaan kamu, kerana sejauh itu kamu mencintai Al-Quran, maka sejauh itu pula lah kamu sedang mencintai Allah. Dan sebanyak apa kadar kecintaan kamu pada Al-Quran, maka sebanyak itu pula lah kecintaan kamu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh ukur lah cinta kita pada Allah ni setakat mana. Dan kita sebut banyak kali lah, hidup kita ni kecintaan pada Allah mesti jauh lebih utama daripada segala-galanya dalam hidup. Tak boleh pada cinta pada pasangan hidup, tak boleh. Tak boleh kita rasa cinta pada pasangan hidup ini melebihi rasa cinta pada Allah. Kena letak Allah ni, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman pada Allah, puncak cinta dia ialah Allah. Allah kecintaan pada diri dia. Satu, kita tak pernah kita rasa ni kecewa kalau dalam hidup kita dengan makhluk. Tetapi kita kena rasa sedih kalau sekiranya tidak diberi rahmat oleh Allah. Sedih kalau sekiranya kita tak dapat kasih sayang Allah. Itu yang kita kena rasa kecewa. Kena kecewa pada diri kita. Kenapa dia? Kerana kita tak dapat dekat diri kita dengan Allah. Tetapi kalau kita tak dapat pandangan orang, orang tak lantik kita jadi timbalan Perdana Menteri misal contoh, jangan rasa sedih lah. Bahasa yang mudahnya, kenapa? Kerana ni sekadar manusia. Manusia saja. Kita jangan rasa sedih lah. Duit kita tak sebanyak 2.6 bilion. Senang kata. Tak payah rasa sedih lah. Kenapa? Kerana di waktu mana, di saat demikian, ini semua makhluk. Tetapi yang besar dalam hidup kita apa dia? Kecintaan dia kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tu yang besar. Kita tak payah rasa galak. Tak apalah, tak dapat itu. Tapi kena galak bila tak dapat Quran. Tak dapat Quran ni, bila kamu tak dapat Quran, kamu kena jadi galak. Sedih kamu. Kenapa kamu tak dapat baca Quran? Kena rasa sedih. Kenapa kamu tak dapat apa dia? Mengriba Al-Quran, kamu kena rasa sedih. Kenapa kamu tak boleh berjalan dengan Al-Quran? Kamu kena rasa sedih. Sedih yang ni kerana kamu sudah tidak dapat kecintaan di sisi Allah. Ibnu Mas'ud kata, orang yang dapat kecintaan di sisi Allah pada diri dia, di antara tanda-tandanya dia mendapat Al-Quran pada diri dia. Dapat Al-Quran tu tanda dia sedang mendapat kecintaan di sisi Allah. Kalau para hadis kan tak boleh baca Quran, para hadis kan kena usahalah untuk baca Quran, untuk kena belajar. Malu kita dengan budak yang umur 9 tahun 30 juzuk Al-Quran. Budak 9 tahun 30 juzuk Al-Quran dia ingat. Kan budak daripada Indonesia tu kan, 9 tahun je. Pada 9 tahun ke 7 tahun 30 juzuk Al-Quran dia ingat, dia hafal. Allahu Akbar. Dan yang terbaru kita berjumpa, ada seorang hamba Allah, dia menghafal Quran 4 bulan 30 juzuk. 4 bulan kan dalam diviralkan itu. Macam mana menghafal Quran? Dia menghafal Quran selama lebih kurang 4 bulan 30 juzuk Al-Quran Karim. Kita 40 tahun, inna a'tayna qul huwallahu ahad. Sambung sikit lagi.
Nak sebutnya jauhnya kita dengan benda demikian. Sayang kan? Kena banyak, kena usaha. Dan jangan mati. Kita ni jangan bagi mati pada kita ni selagi mana kitanya tak dapat Al-Quran Karim. Biar dapat dulu Al-Quran. Al-Quran tu menjadi satu kerinduan pada diri kita. Sampaikan ada orang yang ada seorang hamba Allah tu, dia dekat nak meninggal dunia, pemuda kan, kita tengok dia kena tembak. Bila dia kena tembak di Syria kan, dia kena tembak kat dada, dia terbaring. Orang tak boleh nak buat apa dah, memang tunggu mati je untuk dia. Dia pun baca surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia baca surah Al-Mulk tu sampai habis surah Al-Mulk, dia pun menghadap depan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia menghadap depan Allah. Dia pun senyum. Dalam gambar tu senyum. Nampak gigi tu senyum sungguh, bukannya senyum buat-buat senyum, tak. Nak sebutnya menghadap depan Allah, dia boleh dapat surah Al-Munjiyah. Surah Al-Mulk ni surah Al-Munjiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, siapa yang dia tidur dalam keadaan dia sudah membaca surah Al-Mulk, malam itu dia mati, dia terselamat daripada azab kubur. Surah Al-Munjiyah dia panggil. Dia boleh sampai tak demikian. Senyum. Kita boleh tengok, Allah, untungnya kalau kita tempat dia. Tapi kalau boleh jangan cepat sangat, lambat sikit. Macam dia ni menghadap depan Allah dalam keadaan yang tersenyum indah. Allah nikmatnya pada diri dia. Allah jadikan demikian. Allah kan, ana post dalam Facebook ana seorang ulama di Jordan yang meninggal dunia baru-baru ni kan. Senyum. Allah, kita tengok memang benda apa yang sedang berlaku pada dia. Dia nampak tu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sebut kabar gembira pada kamu, syurga Allah yang tersedia untuk diri kamu. Dia pun pandang senyum terus. Ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Senyum tu nampak gigi. Ya Allah, bagaimana nikmatnya dia melihat tempat syurga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini punca apa dia? Hidup dengan Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran ni jangan tinggal pada kita ni. Budayakan pada kita ni baca Quran, hidup dengan Quran, tidur bangun dengan Al-Quran. Segala benda dengan Al-Quran ni satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan dalam hidup seseorang. Dalam salah satu hadis sahih disebut bahawa Usaid bin Khudayr radhiyallahu anhu berdiri membaca surah Al-Baqarah. Tiba-tiba kudanya agak liar dan meronta-ronta daripada tali ikatan daripada tempat berhentinya. Maka dia pun menghentikan solatnya kerana hampir saja kuda itu meminjak anaknya. Dia baca surah Al-Baqarah, kuda tu melompat-lompat, tak berhenti. Dia pun berhenti solat kerana kuda tu liar sangat, terputus tali nak pijak anak dia dah. Dia pun berhenti. Maka dia pun memperhatikan kudanya dengan penuh perhatian. Dia tengok, pelik kan kuda ni, baca surah Al-Baqarah je mengelupur terus. Mengelupur ni, tiba-tiba dia melihat sebuah naungan hitam yang digantung mengenai di atas kepalanya. Lalu dia memberitahukan peristiwa tersebut pada Rasulullah SAW. Dia tengok hitam je atas kepala. Benda apalah yang hitam ni? Dia pun bagus juga, berani. Kalau kita lari lintang pukang terus. Dia pun terus pergi berjumpa dengan Rasulullah. Nak cerita ada Rasulullah ni, benda apa ni pelik ni? Baca surah Al-Baqarah jadi demikian. Rasulullah SAW pun bersabda, apakah kamu benar-benar melihatnya? Kamu tengok ke? Hitam tu kamu tengok, nampak ke? Kata Rasulullah. Rasulullah tanya balik. Dia menjawab, ya benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya malaikat alaihi salam turun untuk mendengar bacaan kamu. Waktu mana kamu baca surah Al-Baqarah tu, malaikat turun. Hitam tu malaikat lah. Malaikat yang turun mendengar bacaan kamu. Kemudian kalau kamu terus membaca sampai subuh pagi hari, maka seluruh manusia akan dapat melihat malaikat itu tanpa ada yang menghalanginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ni cerita yang berlaku zaman Rasulullah ni. Dan kita ingatlah cerita ni. Cerita yang bagaimana hebatnya sahabat Rasulullah SAW baca tu sampai peringkat malaikat turun. Rasulullah kata kalau kamu terus juga baca sampai pagi esok, sampai subuh besok, kata Rasulullah,
nescaya orang ramai boleh tengok malaikat turun tanpa ada halangan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkejut. Itu hebat. Kehebatan yang Allah kurniakan pada dia dalam cerita tentang mengenai perkara yang bagaimana sahabat membaca surah Al-Baqarah. Ni kelebihan lah. Sampai tahap demikian. Kuda-kuda mengelupur tu, dia berhenti tu, dia tengok. Benda apalah hitam menaungi saat yang berlaku ini sendiri. Yang ni keadaan yang berlaku lah. Dalam Rasulullah tanya, kamu tengok sendiri ke? Itu ya, katanya dia, saya tengok sendiri. Maka di waktu sebut kata Rasulullah, itulah malaikat-malaikat Allah yang sedang turun. Dan kalau kamu baca lagi, malaikat itu akan penuh. Orang ramai boleh tengok malaikat itu tanpa perantaraan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ana tengok dengan mata kepala ana sendiri waktu mana ana usung jenazah Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Tengok awan tu memang jadi gelap. Sampai dekat dengan nak sampai ke kubur tu, ana nampak sendiri awan pukul 10 pagi terang kan, patutnya terang pukul 10 pagi macam kita ni sekarang, terang menderang. Tiba-tiba waktu mana turun jenazah tu gelap je awan mengikuti. Ana sebut pada pak cik Ana, cuba tengok tu awan kat atas. Dia Ana sebut pada dia kata iyalah awan banyak tebal, awan hitam tu mengiringi sampailah waktu mana turun jenazah ke kubur tu, keluar sejuk macam dalam aircon. Kita rasa Allah sejuk. Lepas tu menjadi tenang balik. Berguguran daun-daun bunga-bunga yang gugur waktu mana turunkan jenazah dalam kubur ini. Wallahu alam, Allah sajalah yang tahu apa benda yang berlaku. Dan kalau berdasar pada hadis Rasulullah ini, itu malaikat yang turun, yang malaikat yang turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut ni baca surah Al-Baqarah. Ni yang berlaku ni apa dia, wallahu alam. Tapi itulah keadaan yang sedang berlaku ni. Kita ni tak tahulah siapa yang akan mengiringi jenazah kita. Kalau kita meninggal dunia nanti, kalaulah ada orang yang soleh mengiringi jenazah kita, untung kita. Setakat ni dalam sejarah Malaysia kita ni, Allah yarham Tok Guru Abdul Aziz ni di antara orang yang paling ramai dalam sejarah di Malaysia kita yang mengiringi jenazah. Sampai 200,000 ada lebih kurang. 200,000 orang yang nak sebutnya yang datang tu tak ada bayaran, tak ada apa, sampai tutup jalan utama tu tutup, tak boleh nak bergerak orangnya. Kerana apa? Dia datang semayang masing-masing tu nak ambil manfaat untuk nak semayang jenazah orang yang soleh ini sendiri. Di Malaysia setakat ni sejarah dia panggil, sejarah lagi lah. Lepas pada Allah yarham Ustaz Fadhil, Allah yarham Ustaz Fadhil. Kemudian ni di antara orang-orang yang Allah jadikan ditunjukkan waktu mana mati itu, orang ni dihadiri oleh jutaan manusia, ratusan ribu manusia ni datang. Itu manusia yang datang, malaikat tak kira lagi, dia panggil demikian. Malam-malam mereka selalu penuhi dengan Al-Quran. Malam-malam yang ulama-ulama ni, malam-malam mereka dipenuhi dengan Al-Quran. Ni nak sebutnya gambaran bezanya kehidupan orang mukmin. Malam riuhkan dengan Al-Quran. Zaman kita ni tak, malam riuh dengan televisyen. Kebanyakan rumah dia jadi demikian sekarang. Kebanyakan rumah malam je, kebanyakan rumah televisyen wajib dipanggil. Menjadi siaran, menjadi benda yang wajib. Sehingga kan masa itulah prime time dipanggil. Masa yang paling utama dalam harga TV pun jadi mahal. Nak buat iklan pun jadi mahal. Kenapa? Kerana semua orang tengok TV. Ada orang nak tengok Al-Quran? Tak, orang nak tengok Al-Quran jarang dah sekarang. Zaman tak ada elektrik dahulu, memanglah rumah ni riuh dengan Al-Quran. Ana duduk kat kampung-kampung waktu mana tak ada elektrik dahulu, malam je lepas maghrib riuh ni budak-budak berlari, cari rumah Tok Guru membaca Al-Quran. Berebut ni nak baca dulu. Nak baca, siapa yang sampai awan dia akan baca dahulu. Tu berebut, belum berlari lepas solat maghrib, assalamualaikum berlari, letak rehal. Ni panggil nak berebutnya nak membaca Al-Quran kali. Sekarang ada? Sekarang tak ada dah. Suasana itu sudah hilang. Suasana itu sudah tidak lagi ada. Punca apa dia?
apabila kemodenan itu datang. Allah bagi nikmat, lagi kita kufur. Lagi dia beri nikmat, bukan lagi kita syukur, tetapi lagi kita kufur. Lagi ramai orang tak ingat pada Allah. Malam-malam tak ada dah. Rumah-rumah ni diam je masing-masing, dalam bilik masing-masing, dalam dalam rumah tangga masing-masing, sibuk nak makan. Malam program apa? Nak datang masjid tak juga. Nak dengar kuliah tak juga. Duduk kat rumah, duduk lilau nak tunggu sampai pukul 10 malam nak mulakan tidur. Besok nak bangun pula ni. Pada diri mereka, inilah perjalanan hidup kita pada hari ini. Quran baca, tak baca Quran. Riuh ke rumah dengan Quran, tak riuh. Kerana hidup kita sudah menjadi hambar dengan keadaan yang kita tak rasa nikmatnya dengan pemberian yang Allah bagi pada kita. Orang kita kan fikir macam mana nak kaya, macam mana nak kaya, padahal dia tak pernah rasa syukur. Kalau kamu syukur, macam mana kamu syukur? Kamu baca Quran lah. Bila kamu baca Quran, tanda kamu syukur. Allah dah sebut, di antara petua utama nak jadi kaya, kamu kena syukur. La in syakartum la azidannakum. Aku tambah pada kamu. Ni petua ni. Hari ni anak bocor sikit ni dia panggil. Bocor, tak payahlah nak pergi program jutawan segera. Nak pergi program bayar program ni. Macam mana nak suruh jadi kaya? Minta maaf nak sebut, orang kita kan beria tu bayar RM9,999. Nak duduk dengan orang, nak jadikan jutawan, buat pinjaman bank dan sebagainya, nak pergi program nak jadi kaya, rahsia tahik lalat dia panggil macam. Nak bicarakan rahsia tarikh lahir untuk nak suruh kita jadi kaya. Macam-macam gaya orang kita dia buat. Akhirnya yang kaya siapa? Yang kaya yang mentang tu lah. Kamu jadi kaya ke? Kamu tak kaya pun. Yang kamunya lekat hutang. Yang kamunya tengokkan jutawan, program jutawan, macam-macam gaya nak jadi konon-kononnya. Tak. Islam ajar macam ni. Kalau kamu nak kaya, kamu syukur. Kamu pergi program demikian. Orang yang kita pergi program jutawan dan sebagainya. Minta maaf ni, nak sebut. Marah ni orang yang buat program tak kena gaya. Kita pergi, dia akan sebut apa dia? Sunat duha. Jangan tinggal tuan-tuan semayang sunat duha. Yang cerita ni siapa? Dia bukan ustaz pun. Dia bukan belajar, tetapi dia belajar dengan ustaz dan dimasukkan dalam program tu. Kemudian nak sebut, minta maaf ni, motivator. Kalau kita dengar motivator akan kata apa dia? Semayang tahajud jangan tinggal. Bersedekah kena banyak. Benda ni datang kuliah seksyen 7 je. Senang cerita ni. Datang dengan kuliah ni seksyen 7 je. Nak sebut apa dia? Benda yang kamu, di antara benda yang kamu kena buat apa dia? Baca surah Al-Waqi'ah. Baca apa dia? Nak suruh kamu jadi Allah bagi kelebihan pada kamu. Satu rahsia yang besar yang Allah bagi, kamu syukur pada Allah. Syukur pada Allah ni benda apa dia? Di antara tanda orang syukur pada Allah, baca Quran. Baca Quran ni tanda orang yang syukur pada Allah. Allah tambah lagi. Kamu hidup dengan Al-Quran kan? Contohnya mudah. Kaya, Allah bagi kaya pada dia. Kaya tak kaya, orang Arab yang kaya, Allah bagi kekayaan pada dia, dia buat bank, dia tolong orang miskin dan sebagainya. Kalau ditanya pada dia, benda apa yang kamu buat yang menyebabkan kamu jadi kaya? Ni kita tak payah cerita tentang orang-orang ni, orang yang kaya dunia ni, jangan. Kita cerita tentang orang kaya mukmin, orang mukmin yang kaya. Contoh-contoh yang mudah. Bagaimana? Dia akan jawab apa dia? Saya sentiasa syukur di atas nikmat yang Allah kurniakan pada saya. Di antara syukur nikmat dalam yang Allah kurnia pada saya, di mana saya penuhkan hidup saya dengan Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran. Allahu Akbar. Syekh Baltaji nama dia. Sedangkan kita, mengapa waktu-waktu malam kita sering kali kita habiskan tanpa ambil peduli dengan Al-Quran? Sayangkan kita habis masa kita, malam kita bukan dengan Al-Quran. Sering kita pergunakan dalam hal-hal yang sia-sia belaka. Kemudian mengumpat dan diskusi dalam satu perselisihan yang sengit. Bicarakan tentang benda-benda yang tak habis-habis, tetapi hal itu sedikit pun tidak bermanfaat dan tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah habis malam-malam, orang tanya, "Ke mana? Malam-malam lewat balik ke rumah?" Usrah. Tu lain. Pergi ke mana? Malam-malam lewat balik sampai malam-malam sampai
saya ada program tamrin, saya ada program, itu lain. Itu lain. Ni tak, kemana pergi? Borak dengan kawan-kawan, cakap, sembang dengan kawan-kawan. Habis masa kitanya benda yang sia-sia pada dalam hidup kita. Tidak juga memberi manfaat kepada kita. Tak ada manfaat pada malam hari, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Malam kita perhati betul-betul, banyak mana yang kita habiskan pada benda yang tak berguna, dalam pelbagai kemaksiatan. Tengok TV tu cerita cinta. Kalau tengok TV kan, cerita tu je Melayu boleh buat. Producer Melayu kita, cerita yang laris sikit cerita cinta. Nak buat cerita action sikit tak boleh. Kenapa? Kos mahal, tak mampu nak buat. Nak sebutnya gambaran demikian. Akhirnya kitanya dalam keadaan yang sama je, berulang alik. Cerita-cerita menangis, teresak-esak, tengok bawang merah, bawang biru dipanggil. Senang ceritanya. Benda-benda yang demikian. Tengok habis masa kita dengan benda-benda yang sedemikian rupa dalam hidupnya. Waktu-waktu malam mereka habis bersama. Sementara para sahabat yang mulia itu, waktu malam-malam mereka habis bersama Al-Quran dan solat tahajud, qiyamul lail. Mereka demikian. Para hadirin sekalian, boleh perhati dah dalam keluarga kita macam mana. Dalam keluarga kita, malam je buat apa dia? Malam je buat apa dia? Kita tengok kehidupan kita berkeluarga, macam mana kehidupan kita. Inilah gambaran sia-sianya kita dengan kita habiskan demikian. Saya bertanya pada malam, apakah diri kamu mengandungi rahsia yang penuh dengan perbincangan dan rahsia-rahsia alam? Dia menjawab, saya tidak menemukan perbincangan seperti perbincangan antara sesama kekasih pada waktu-waktu sahur sebelum waktu subuh. Ini syair Arab. Arab tanya orang, tuan kitab kita ni dia suka syair. Dia sebut apa dia? Dia seolah-olah dia nak sebut malam ni apa yang ada pada kamu? Katanya malam yang ada pada aku, yang benda yang bernilai ialah pada malam hari aku dengar kekasih, suara perbincangan kekasih kepada kekasih pada waktu sahur. Maknanya tangisan-tangisan orang yang berdoa dan minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat ridwanullah radhiyallahu anhum sentiasa menggunakan waktu malam untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Malam je dengan Al-Quran. Peluanglah baca Quran. Pada kita kan, kalau anak cadangkan pada hari ini sekian, malam maghrib je pergi masjid. Tu yang terbaik, masjid. Dengar kuliah dekat masjid ke surau lah, yang ada majlis ilmu. Kalau tak ada majlis ilmu, anda cadangkan apa dia? Baca Quran. Di antara maghrib dan isyak, jangan berhenti baca Quran. Baca je Quran maghrib dan isyak. Tu kalau kita baca Quran tu habis satu juzuk tu. Habis satu juzuk. Di antara maghrib dengan isyak dapat satu juzuk. Tapi menguap banyak kali lah dia panggil. Nak dapat satu juzuk tu jamin. Maknanya kita ni akan menguap. Tapi tahanlah lawan. Kemudian lepas isyak, benda apa yang kena buat? Kalau anda cadangkan apa dia? Buat perbincangan kekeluargaan, duduk dengan keluarga dan sebagainya. Habis tu kita tanya, nak makan bila nak makan? Makan sebelum maghrib lah. Makan sebelum maghrib. Kerana itu pun yang diamalkan oleh Rasulullah. Orang Cina kan, dia makan sebelum maghrib kan. Orang Cina, maknanya memang pun dalam Islam ni suruh makan sebelum maghrib. Kalau kita nak makan malam, itu yang terbaik. Sebab tu berlakunya yang pada diri kita, bila kita buat makan tengah malam, makan malam, yang menyebabkan apa dia? Mengganggu kepada proses ketenteraman perut, senang ceritanya. Maknanya pada diri kita je, dalam hidup kita ni, kita kena ada pada diri kita nya keadaan apa dia? Susunan yang terbaik. Dengan masa dengan keluarga lepas isyak. Lepas isyak berbincangan dengan keluarga, kita sebut tentang ayat-ayat Allah dan sebagainya. Lepas pada itu, waktu mana pukul 10, pukul 11 malam, rehatlah. Masa untuk rehat, untuk kita bangun kembali pagi esok awal-awal untuk kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masa yang terbaik pada diri kita. Orang kita kan sukanya nak tengok TV ni, kat dapur pun ada TV. Orang kita kan nak tengok TV ni, dalam bilik pun letak TV. Dalam bilik ni nak tidur. Dan orang buat kajian orang yang letak TV dalam bilik, sukar dia tidur. Sukar dia nak lenakan tidur dia. Sebab tu jangan letak
televisyen dalam bilik kita, jangan letak. Dan kita jangan jadi hamba televisyen, jangan pada diri kita. Biar kita letak televisyen ni untuk apa dia? Dapat maklumat je, sekadar nak dapat maklumat, tengok berita, kemudian tengok National Geographic, tengok benda yang ilmu. Para sahabat ridwanullah alaihim sentiasa menggunakan waktu malam untuk interaksi dengan Al-Quran, sementara kita sedikit daripada kitaan yang kita baca ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu malam saya menginap di rumah ibu saudara saya Maimunah. Anak saudara tidur di rumah mak saudara. Ni pun jarang-jarang nak berlaku dah zaman kita ni. Rumah anak saudara kita berapa kali datang rumah kita? Datang ziarah adalah jadi tetamu. Ada nak tidur rumah kita? Tak ada dah. Zaman kecil-kecil dahulu biasa je tidur rumah mak saudara ni. Biasa je kita. Kalau mak kita tak ada, ayah kita tak ada, pergi tidur dengan sepupu, main dengan sepupu. Ini dia panggil wujudnya keakraban. Keakraban. Zaman kita ni sepupu sama sepupu pun tak kenal. Sepupu pun tak kenal dah. Kenapa? Sibuk sangat dunia kita, berkejaran dalam hidup. Anak tak sebut pada orang lain dah, pada keluarga anak sama juga. Sibuk kita ni kan, anak-anak ni tak kenal sepupu, kan, tak kenal mak saudara pun tak kenal. Kerana jarang sangat kita nak rapatkan mereka. Tunggu raya lah, tunggu raya baru nak jumpa kan. Kemudian sahabat ni dia tidur di rumah mak saudara dia, dan kita pun kena amal benda demikian. Maimunah setelah selesai melaksanakan solat isyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba dan masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah sampai, Rasulullah masuk ke rumah dia. Abdullah bin Abbas ni cerita ni, rumah mak saudara dia tu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai lepas isyak, Rasulullah datang. Giliran malam-malam. Oleh kerana Rasulullah ni isteri dia ramai, dengan tujuan nak suruh didik dan bentuk masyarakat, cara demikian. Sementara saya sudah terkulai di atas katil. Saya dah lembik dah atas katil, katanya Abdullah bin Abbas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya pada dia, apakah anak kecil itu sudah tidur? Rasulullah tanya Maimunah, budak kecil itu tidur dah ke? Rasulullah tanya. Maknanya anak saudara dia dah tidur dah. Sebenarnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu hanya pura-pura tidur. Dia buat-buat tidur je, dia sebut. Dia nak tahu benda apa yang Rasulullah buat kat rumah ni. Sebenarnya dia belum tidur. Budak cerdik Abdullah bin Abbas ni. Ni hasil daripada doa Rasulullah ni. Rasulullah baca doa. Abbas bapa saudara Rasulullah, dia datang jumpa dengan Rasulullah, dia bawa Abdullah ni, dia suruh Rasulullah, dia kata tahnik budak ni, tolong tahnik budak ni. Rasulullah ambil kurma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunyah kurma. Rasulullah buka mulut Abdullah ni, Rasulullah ludah. Rasulullah ludah dalam mulut dia. Ludah dalam mulut dia tu. Kemudian dia telan makanan Rasulullah baca doa, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, tolong faqihkan dia dalam agama kamu, ajarkan dia tentang ilmu-ilmu ta'wil. Budak ni besar. Rasulullah kahwin dengan Maimunah ni mak saudara kepada Abdullah. Rasulullah menamakan budak ni nama Abdullah. Lalu lepas pada tersebut, budak ni besar, dia pergi tidur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia tidur rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia buat pura-pura tidur. Sebenarnya dia belum tidur. Maimunah radhiyallahu anha berkata, ya, dia sudah tidur Rasulullah. Maimunah mak saudara ni kata, tidur dah tu, tak bergerak-bergerak tu, tidur tu, senang cerita ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghampiri tempat tidurnya. Rasulullah pun datang dekat dengan dia. Allahu akbar, nikmat dipanggil. Rasulullah datang di tempat tidur dan menyebut nama Allah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Rasulullah duduk dekat tempat tidur tu, Rasulullah baca doa, kemudian Rasulullah tidur. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sehingga saya mendengar suara dengkurannya, iaitu suara yang keluar daripada orang yang tertidur dengan nyenyak sekali. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dengar suara Rasulullah dengkur. Dengkur macam orang yang kepenatan dalam keadaan tertidur. Tu siapa-siapa yang tidur dengkur, sunnah je bagus. Jangan marah jangan marah. Senang cerita ni. Sebab dengar kedengaran dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan nak marah pada pasangan. Tidur jauh sikit disebut. Bunyi bising lah, nak tidur pun tak boleh. Tak boleh. Jangan. Kerana apa dia? Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur dalam keadaan kedengaran dengkuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abdullah bin Abbas ni cerita, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Budak kecil ni dia tunggu Rasulullah buat apa dia. Nak perhati benda apa yang Rasulullah buat. Cerita dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bangun. Lalu beliau mengelap kesan tidur daripada kedua matanya. Rasulullah sapu. Abdullah bin Abbas ni dia perhati benda apa Rasulullah buat. Rasulullah sapu mata. Sapu mata tu daripada kedua mata seraya membaca firmanullah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Ni kalau kita terjaga daripada tidur malam kita baca yang ni. Buat macam Rasulullah buat. Abdullah bin Abbas cerita, ayat yang dibaca tu sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan peredaran malam dan juga siang, la ayatin li ulil albab, menjadi tanda-tanda bagi orang yang ada mempunyai hati. Albab yang macam mana orang yang ulil albab? Orang yang ulil albab ni alladzina yazkuruna Allah, yang sentiasa menyebut nama Allah, mengingati Allah dalam qiyaman, dalam keadaan dia berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan dia duduk, wa ala junubihim, ataupun dia sedang berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, lalu dia berfikir melihat kejadian langit dan bumi ini, kejadian yang Allah jadikan ini. Mulut dia sentiasa sebut rabbana ma khalaqta hadza batila, maha suci Tuhan kami, Allah tak jadikan sesuatu ini dalam keadaan sia-sia. Faqina adzaban, subhanaka faqina adzaban nar, maha suci kamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan bacaannya dengan 10 ayat. Dan 10 ayat baca ayat tersebut sampailah habis ayat ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri. Rasulullah berdiri. Rasulullah berdiri ni kita sambung pada minggu akan datang pula lah. Benda apa yang Rasulullah buat ni kita sambung pada dia memang kena cerita bersambung baru sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.